Baik, Alhamdulillah ada kembali kita bersama lagi. Motivasi pelajar kali ini sangat kata orang berguna dan sesuai dengan musim percutian sekolahan ni. Jangankan cutian ni, orang dah ada stres. Tapi kan ini bukan pasal stres ni. Tapi bukan stres yang stres tertekan tu so, kan. Katanya macam ni, ya, tajuk Ani sebenarnya macam ni. S.T.R.E.S.S. Saya pun stres sebenarnya. Jadi, itulah yang akan kita dibawakan, tak lain tak bukan, bersama kaunselor dan juga motivator Ketani, iaitu Cikgu Ajeli Yusri. Apa khabar? Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kan membagi stres? Bagi stres atau? Ada dot-dot tu, bah. Baik, kita persilahkanlah ya. Okey, tanpa melengahkan waktu sebabnya kadang-kadang Ketani tidak cukup waktu ni kalau sudah ia duduk bersama Ketani di set ini memang susah untuk mendapatkan waktu bersama. Baik, silakan sebagai mukadimah. Terima kasih S dan juga Atullah. Jangan stres, jangan stres. Relax. Sebenarnya S.T.F sebetulnya lah S, saya tidak rasa enak sama sekali. Atau saya tidak rasa enak selalu dan selamanya. Itu stres satu tu. Itu stres satu. Itu lah. Akronimnya lah. Jadi hari ini kanak-kanak macam kan stres sudah ni. Hari 6 sekolahnya. Boring. Cuti ni ya. Patah-patahnya. Tapi jangan juga patah-patah di rumah stres julihnya. Yang stres memanjakan tak? Itu tu. Jadi bila kalangan ini jadi perkataan ketannya, jadi macam di mulut-mulut ada tu. Stres, apa lagi? Boring. Mental, boring, anxiety. Ini semua orang macam, ayolah boring atau is another part of panoja. Jadi apa bahkan sebenarnya kalangan macam jadi di mulut-mulut sudah. Sekali kalangan ini pasal apa? Mental lah. Dan ada perkataan kalangan ini, mana lagi orangnya? Kan rehat dulunya ada perkataannya healing. Kalau ada lagi kursi tu, rupanya ada kursi namanya kursi healing. Ada. Bila orang berjoging atulah, banyak orang berjoging kalangan ni, satu kursi bah. Dulu kan ucap director punya chair, lebih kurang macam bisa kalau duduk nyaman banget les. Hari tu baru ni juga ada apa healing pavilion ada 2 buting kursi. Saya duduk sana macam nak mau berdiri bah. Santai rasanya. Santai kok healing tanya orangnya. Ni cigonya healing kitanya. Kok ngapa kan? Kursi healing tu banyak kursi healing namanya. Yang kita dipakai untuk sungkai tu. Sana berlipat kan yang berlipat. Kalau duduk saya keluar. Kursi director. Director turun saja kena urak. Ni kuat ada jo kita menaruh sini kita ada minuman. Ada lagi untuk menaruh ke atas tu apa? Itu pun kalangan ni ada kursi healing je mah. Kalau dulu kita ni kursi apa tu? Julinya katanya. Kursi Bayunan ni. Rock ni bah. Jadi perkataan ni kadang-kadang ni memanglah. Dibandingkan zaman saya memang perkataan dengan cabaran ni itu dah diubah tu. Jangan dikatakan stres, jangan katakan mental. Jadikan ucapan yang tadi kepayahan itu diubah perkataannya menjadi cabaran. Jangan jadikan payah-payah. Jadikan itu barang itu cabaran. Bukannya satu masalah. Jangan jadikan masalah. Masalah itu bila kata ni menangani, itulah jangan payah semua payah kan. Jadi sebenarnya yang pertama yang akan saya katakan apa yang distreskan ni bah, kan? Apa yang distreskan? Kalau orang cakap, kalau kan healingnya, keluar negeri contoh, ya tah bulan 12 tahun lepas, bulan 12 cuti ada orang healing benar lah. Kalau sudah ke negara jiran sampai 7 jam 8 jam berkiu ke immigration atau bukannya healing tu killing nama itu. Sudah 7 jam dalam kereta itu timbul membunuh mood tu membunuh mood. Apa sebenarnya perkataan healing itu? Jadi bila siapa yang tadi stres ni, kalau student tadi memfokus student kebanyakan kadang-kadang cerita yang barinya stres ni nilainya bukan kadang-kadang ibu bapa. Ni ibu bapanya. Ya kah? Cigunya mama kuat tu cigunya. Asal saya buka Lampung cigunya. Dan lain tu. Belajar, homework. Sembayang, semuanya. Dari cerita lain kan yang mamanya. Bapa pun lebih kurang tapi bapa ni lagi tembari stres sebab
Dia berbunyi bapa ni banyak. Ada bapa ni, jangan kan. Dia tiba bunyi bapa ni mah. Beri stres juga. Macam hilang, hilang kata-kata lah. Macam mamanya sudah bising kan, mamanya sudah kurapak kan, bapaknya ni kurapak atau bukan lagi stres tu, apa lagi namanya tu. Selalu jawatan terdengarnya macam tertekan ke pelajaran ini, tertekan. Ya. Jadi satu yang saya katakan tadi, ibu bapa, macam mana kita ni kan, kenapa kalau untuk mengobati stresannya, kita ni healing, mengobati kalangan perkataannya healing, kita ni mesti berfikir sebagai student ni atau pelajar, kita ni mesti berfikir, bah, kenapa mamaku cuma tu? Macam mana, kenapa mamaku cuma tu? Yang mengubati ni, satu lah ni memang aja visionnya je ni, mana je berhenti, dia berhenti berkulapak je ni. Atau jadi mangsa, bah. Ni mana tinya ni, mama life ni, okey tinya. Dapat dahnya bata-bata tu mama pukul 10 ni gerinti si dirinya. Yang mana sekarang balik ni mati pisang. Lepas ni menyambung radio lagi ni. Itu tak, yang mana terkenak itu. Jadi kita ni boleh berfikir, pertama sekali pada pelajar. Mesti berfikir, kenapa mama ni every time cakap pasal sekolah, pasal belajar. Sebab kenapa? Untuk kita ni healing ni, anak-anak perlu berfikir. Aku tahu ni mama macam mana. Sebab ia kan melihat supaya masa depan kuatu hebat. Ya, berjaya. Kalau yang macam itu, ini tak healing yang tu. Kenapa ditegurkannya? Kenapa aku mesti sekolah sekiranya? Kadang-kadang sekolah ni ada orang cakap, iyalah. Ngalihnya. Ini nyari nama ni. Sekolah tu siok sudah nyari-hari. Tapi bila ada nama sekolah. Tapi kalau kita bayangkan bahawa sekolah ni untuk ketani, untuk masa depan ketani, Pak. Ini kalau kanak-kanak yang bukan tanian, memang ketani masa muda, ketani pun dah tahu, Pak. Kenapa sekolahannya? Katanya kan Indong pun dah tahu. Aku punya masa dulu sekolah aja. Tapi kalau tani melihat sekolah ni, satu hari nanti akan menjadikan sesuatu masa depan yang cemerlang. Jadi kalau ia macam itu, perkataan STRESS ni, memang dah ada tu. My mom is right. Macam itu kan. Jadi bila kita ni buat macam itu, Anita, di antara kenapa kita ni boleh memikirkan, bukan stres ni satu perkara yang dielakkan atau satu perkara yang mesti ada. Tapi kalau untuk menghealing ni atau mengubati ni, kita ni akan more rational melihat. Kenapa mama marah? Bukan ku marah tu nyaring punya. Kalau maju jongnya itu nasihat. Kan ku malah tu aku sayang kamu punya, tapi sayangnya ini beri jawab. Tapi kasar ni. Nyari lain Surawa. Bukan tegas kata. Intonasinya tu punya kancang. Tapi ya karenanya bagus tu atulah kadang kalau kita ni di ujung atau Tani Rio pun mama ni Rio, bapa ni tres mana sebab kami ni mau kami sayangkan kamu banyak. Wah, tu ia akan tersentuh. Mana kena memani, tapi terus-terusnya, capnya sayang. Tapi kalau ia mikirkan macam itu, sebab di antaranya bila hadis riwayat Al-Bukhari bila lahir seorang anak adalah seperti kain putih, maka ibu bapa lah yang bertanggung jawab menjadikan orang ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau tadi lihat kepada hadis satu saja, anak-anak mesti faham. Makanya ibu bapa lah yang bertanggung jawab. Mana yang beritahu, makanya ketua kampung lah bertanggung jawab. Mana ada tu, atau penghulu, atau stres di penghulu tu, atau guru-gurunya, atau pengetuanya, atau stres guru jadi ya Allah lain. Jauh hadisnya ni, tapi di sana menunjukkannya ibu bapa lah yang bertanggung jawab. Jadi kalau anak-anak perlu memahami, jadinya ibu bapa tanggung jawab itu. Kalau ibu bapa yang selalu menegurkan, bukan merahi itulah, bukan merahi itu. Nyokap sekalian akan dimerahi hari-hari. Ia pun ada modal lagi tu. Apa ikan ku merahi harian ni? Tunggu dulu aja. Apa yang belumnya? Dia ada listnya lagi tu. Ni belum ku merahi. Mana ada marahan ni kadang-kadang ia spontan. Sekiranya anak-anak perlu berfikir. Balik tu balik mama dan bapa selalu tanyakannya homework lah selalu tu. Jadi anak-anak ni cuba bayangkan. Kalau mama tanya ada homework lah. Kadang-kadang ada yang mengenal karya tu lah. Mana ada mamanya? Cool harianinya. Jadi tunggang beg subhanallah. Ini belum siap, ini belum siap. Jadi mama ni marah lah. Kenapa dia marah? Sebab dia rasa kecewa. Baginya tanggungjawabnya tu indah mencapai. Sehingga anak itu
berkelak-karahnya. Jadi ibu bapa pun tentunya berfikir juga, kenapa berkelak-karah kawannya? Ini pun berfikir je ni itulah. Because kalau sudah kanak-kanak ke label berkelak-karah ni berijab ni. Yeah. Kan ya tidak ada dusta di antara kita ya. Cuma tu dah lagi pulang. Ada dusta antara kita. Antara kita. Jadi bila ya berdusta tu, katanya mesti nyata ni berfikir balik laki bini. Why sampai anak kata ni ke tahap berdusta? Artinya ia mengelakkan supaya kita tidak marah. Jadi ini fikir lagi, so mesti duduk ni tol. Because kalau sudah anak-anak sedamit-damitnya pandai berkelakar, bukan aku tuhnya, tunjuk lagi tu abang ini pilih-pilih. Kesalahan. Awak, kenapa pecahkan piringan ni nya? Abang tadi tuhnya, kalau mana percayanya lihat CCTV, ada lagi CCTV tu. Boleh tahan lagi tu. Kurakam sudah ya, bandal-bandal. Jadi bila ke tahap macam itu, kata ni mesti break dulu. Kenapa boleh macam itu? Adakah kata ni keterlaluan atau ia nganya akan dikurapakkan. Jadi anak-anak tu sehingga kata ni label kata ni sama ke dia anda boleh seiring dan sejalan seindah bunga di taman macam itu. Orang lama saja. Old school punya lagu saja tu. Jadi bila macam itu payah kata ni sekarang. Dia akan mencari macam mana bagusnya. Jadi saya rasakan ibu bapa tu mesti kata ni mengimbangkan. Macam mana kalau sekiranya ni sekarang sekolah start. First day tu berubahlah sikit. Jangan walaupun first day hari nama ni sekarang atau ada lagi hebatnya sekarang. Ini saya ingin menyentuh ni. Yang sekolah lah hari Monday start. Alang-alang ya. Entah di ilmu ibu bapa di mana kalau gitu. Saya rasakan hari Sabtu tu. Kalau yang sekolah sebenarnya atau tak healing betul. Healing ni maksudnya lepas cuti. Lepas cuti hari 6, hari Minggu ada lagi cuti kan. Jadi hari 6 tu is about diorang bersosialisasi. Apa tahunya ke mana tahu dia tu nya. Kami ke anunya ke negara jirannya. Apa tu syok. That is the day diorang cerita-cerita bah. Monday sekarang baru tah macam start belajar. Belajar. Fokus, jadi biarlah hari Sabtu tu antar saja dia sadang cutian ni bah. Sudah kan 3 minggu bah. Apa lagi maunya. Jadi itu satu daripada kita melihat bahawa bila ibu bapa ni mengenai dengan tadi stres atau anak-anak mesti memahami. Dan ibu bapa pun yang saya beritahu tadi kan kalau sampai ke tahap dia akan berkelakar tu there must be something wrong with conversation kata. Mengapa ya? Jadi kemesraan itu ada gap. Ini yang berijab ni. Kalau anak sama ibu bapa ada gap, payah kan sehingga ke tahap dia tidak berani. Mungkin satu yang saya katakan mengenai dengan pendidikan. Expectation kata ni ibu bapa ni selalu mengharapkan anaknya tu keputusan yang cemerlang. Betul. Jadi sehingga bila ada keluar Rizal lulus tu. Ada sudah Rizal lah. Belum. Padahal label ni baru 15 hari bulan ni keluar kan. Sudah Rizal, sudah dia agak belum. Sebab dia takut. Jadi kalau sekiranya harapan itu harapan setinggi gunung. Jadi hingga menjejaskan keranggangan ada. Sebab expectation ibu bapa. Jadi sebetulnya ibu bapa perlu bersyukur lah. Kalau anaknya tu markahnya biasa 30, tiba-tiba is the next test 35. Dalam pulang pas tu benar. Tapi kalau melihat lihat 5 tu wow lain. Kalau itu 30 ini naik 5. Wow, celebrate kan dia pulang celebrate kan. Di mana kau restoran kau mau lah, dia kau naik 5. Dia macam tu bagi saya itu peningkatan. Oh alhamdulillah lah at least 5 markah kau naik. Dan dicuba lagi lah untuk kau menaikkan sampai 50. You need another 15 untuk pas. Subhanallah. Daripada try mamaninya dia melihatnya kali aku struggle kelikunya untuk menaikkan markahku 5 tu. You don't see that. Kita selalu melihat perkara-perkara yang yalah belum pas sehingga kata apa itulah. Jadi apa yang itu baru satu tajuk tadi apa yang distreskan dia. Baru ibu bapa tu. Kalau ibu bapa ni banyak pulangkan distreskan ni juga. Sehingga kadang-kadang memanglah contoh masa ni cuti. Kadang-kadang kanak-kanak ni pandai sudah ni bergrup-grup healing ni. Maknanya kami kan manusia jadinya kami lagi pelajar-pelajar yang sudah di institusi tertinggi pemanam ke apa ni bergrup je. Kami kan keluar negerinya kan healing. Mati. Pemainnya yang stresnya. Siapa dengan mulai? Mana?
kalah pulang orang immigration tu mencek pasport. Siapa dah? Ini siapa ni? Nak siapa ni? Jadi kalau kita fikirkan macam tu, anak-anak sama sekali, kenapa ibu bapa sampai ingau macam tu, Pak? Baik kamu kalau di hotel, di luar negeri, siapa dan kamu sebilik apa kan? Barang ni penting, kerana anak-anak perlu faham kenapa ibu bapa macam tu, Pak. Sebab the bottom line is, dia sayangkan bis kita. Kadang-kadang memanglah even tadi masa muda-muda pun tadi dah faham kenapa. Bapa semua kan strike kan ya. Mama ni nada ini negatif ni. Semua negatif. Macam Nyaya dulu ni mati-mati betul. Jangan kau beritahunya tahu benar bapa mu kalangnya. Bila keadaan macam ni kata ni mesti duduk, mesti dipahamkan. Ni kerana tadi itu tu apa ni win-win situation ni. Macam mana win-win itu tu, okey? Sehingga ada okeynya. Kamu boleh keluar negeri sama grup-grup. Tapi bapa mama ikut dunia. Tapi kami sebelah hotel lah. Allah, mama ni tahu. Yes. You take it or you leave it. Cuma tu contohnya. Kami dah melapas kamu kan pasal apa? Satu, keselamatan kamu. Itu penting tu. Akhirnya macam mana? Okey. Kalau mau macam tu. That is win-win situation. Tidak kami mengacau, tapi kami pakai terupung. Memantau lah, memantau. Russian punya terupung lagi tukang lalang alam melihat. Apa kamu? Di pantai itu apa kamu? Sebab ini adalah di antara kasih sayang itu. Mama ni, kalau kami keluar negeri belajar macam mana? That's the thing. Okay? Artinya walaupun macam mana, mama sama bapa ni masih memantau. Kan ada VC masa ni kan, video call. Kan mama selalu ni. Jadi kenapa kata ni buat macam tu? Kenapa STRESS ni sehingga ke tahap tinggi? Sebab ialah kadang-kadang memahamkan itu bukan perkara yang mudah. Jangan sampai ada lagi kadang-kadang kesilapan itulah. Nanti sekarang kamu jadi mama. Jadi indung. Baru kamu merasai. Saya rasakan ini perkataan yang jangan dikeluarkan lah. Ujung-ujungnya ini mau kahwin tu ya. Ngalih aku macam-macam sudah di kepalanya. Kamu nanti kamu beranak karang kamu terasa. Merasa. Malas tu kawin ni cuma ni soalnya. Tipunya boyfriend dengan hari ininya makanya berpisahlah kita. Berakhirlah sudahnya. Jadi tungkal. Awas. Sebab terlalu banyak perkara yang negatif di sharing itu kan. Padahal bila kata ni berkahwin itu adalah satu perkara yang melambahkan rezeki kan, sehingga kadang-kadang orang muda-muda takut kan kahwin. Sebenarnya banyak perkara-perkara negatif itu yang macam banyak beban lah. Banyak ani. Bila kahwin jadi macam mana. Jadi itulah. Jadi stres itu bila kita ni melihat stres ini diubah sebagai satu cobaan ya tadi, cabaran lebih hebat. Jangan stres. Stres memang ada. Macam tadi pagi-pagi ni, macam sia sama. Walaupun sudah hari-hari selalu sini ni, bah. Tapi kalau jadual kita hari-hari pagi-pagi macam di malam macam tidur. Mati ni. Alam ni tu 3 biji ni. Kalau bangun. Mati ni ya. Live dari rumah tu sia sekali limpang-limpang. Sampai pagi, bukan sampai pagi, mengampai pagi sia sana ni. Jadi memang ada tu walaupun sudah tani malam, tani sudah hari-hari kerja ke tani, tapi stres tu memang ada. Betul. Memang ada tu. Kalau kata ni dah stres ni, maksudnya stres itu stres yang positif. Atau mungkin hilang dari rasa mungkin ya. Mana yang semuanya tu kan. Orang Babon pun cali kan kawan ni. Padahal cali orang lain uli-uli sudah berlimpang. Dia lagi tidak faham tu. Apa kannya cerita mu ni. Jadi kalau macam itu keadaannya, itu lain lagi tu dah ketujuhnya. Pasal kata dia lah. Mental health ke apa, bila orang itu derianya, anda lagi ada orang bercalin, dia ketawa, orang sedih, dia menangis. Ini pun perkara yang boleh, itu di antara itu tanda-tanda stres tu. Tanda-tanda stres. Hilang dari rasa. Kalau apapun orang baginya, perkataan whatever. Itu sudah saya rasakan orang yang stres itu perlu didangani tu. Kalau yang macam dada lagi, mana saya tu mamanya, kita stres-stres kan, pakai mikrofon kan, pakai hela kan. Aku tutup telinga aku ni, mana saja mamanya. Whatever-nya, bila perkataan whatever keluar dari mulut seorang anak, saya rasakan ini satu yang menggerunkan tu lah. Mana saya tu mamanya, dulu tu mamanya. Mana berhenti tu nya. Kita cari itu diam, apa tu mama diam mana? Bilang orang saya cari. Rupanya sarut tol. Dia tiba bunyi rupanya batu padan terjualnya, padan tersunyi rumah aninya. Rupanya mama area ni sarut sama batu. Kurang sihat. Jadi
Kadang-kadang kecerian juga. Oleh sebab perkara apatah lagi anak-anak yang dikasihi ya saya ini menyentuh kadang-kadang kata ni bila nyata ni mengenang yang telah pergi. Yang sedihnya tu baru tu cari-cari ya. Kalau ada mama dulunya masa mula mama ada ni macam-macam terkeluar. Baru tu momen-momen tu. Mamamu dulu sampai nak apa pedulinya. Mencari yang telah pergi. Padahal that's why I said kalau mama ni menegurkan anak-anak yang dikasihi ya, perlu berfikir, why? Kenapa mama ni menegurkan? Kenapa kan? Ataupun sehingga dalam otak tadi bila lahir seorang anak adalah seperti kain putih. Kalau mamanya marah, bila lahir seorang anak, kau ni penyelurut, kau ni suruh lain macam kau ni. Ya sebenarnya kalau kamu lihat kehilangan itu, kalau macam indung atau perlindungan itu belayar. Meninggalkan anak-anak. Bagi apa rasanya? Tidak ada mama bapa. Kalau jawapannya syok pula mama bapa dah ada macam mana tu tu. Ya ada kena message-nya bila balik. Itu bapa. Terus ada orang masak kenapa? Itu rasakan itu satu perkara yang baik betul lah. Bila kita ni laki bini sekalian ke kadai saja, anak kita menteks mamanya mana mama atau adalah satu signal yang baik. Sebab itu perkara artinya mencari kita bukan pulang jual kadang-kadang dalam makanan tapi ndak ada juga di syok apa mama tu jadi atau perkara jangan saja ndak ada yang ndai memessage ataupun sudah melagor real parking apa mama balik panyap orang berijab tu mau dicek tu atau disebutnya lagi nama-nama binatang harimau dan singa balik yang berijab tu siapa kan harimau singa ni singa mama harimau bapanya itu saya rasakan perlu berfikir balik kan. Jadi akan melihat apa perkataan STRESS itu kan dalam jiwa kata ni. Saya beritahu tadi memang stres hidup ni, tapi macam mana kata ni mengendalikan. Itu baru tadi belum tadi mengungsikan macam mana mengendalikan. Ada sikit-sikit lah. Bila mama marah, bapa marah, why? Perlu fikir. Nyukan mama ni, hari ni aku nak sekolah. Okay tu lah, no worry. Carry on, I'm okay. Wow, studio cool selainya cool. Cool apa cool-coolnya tu cool orang ya. Apa kan besok lagi tanya lagi. Mama, nyanta sekolah hari ni mah. Okey. Macam hari namanya. Mama nyanta sekolah mah sayangnya Monday tu start. I'm okay nya. Kalau ada bapa mama macam tu, ya yang mau mau dicek tu mama yang cepat. Perlu dimotivasikan lagi tu. Mana boleh macam tu kan. Jadi sebab sekolah ni memang sudah ada sukat-sukat betul. Ada orang tanya kenapa hari 6-nya, kenapa tidak start tadi 1 lang-alang. Bukannya lang-alang. Kementerian Pendidikan memang ada sudah tu strategi. Kenapa mesti hari 6 ni sekolah? Sebab masa sekolah tu adalah 200 hari misalnya. Mesti disiapkan kan? Macam itu mesti ada sebab. Jadi STRESS ini saya rasakan memang ada. Tapi yang the best thing is cari kenapa boleh stres dan kenapa ketap. Tapi kalau kita ni sudah tahu, saya rasa perkataan STRESS ini akan berkurangan dari kita ni. Ia akan lebih melihat kepada perkara-perkara yang positif. Betul. Memang macam itu. Ya, kadang-kadang juga jadi perkara yang sudah pernah kita ni lalui. Contohnya saja sewaktu musim pandemik atau kan dulu work from home, study from home. Atau kadang-kadang pun kita ni terdengar student-student kita ni boring punya belajar dari rumah. Padahal ada masa 3 bulan dia boleh hadir ke sekolah. Jadi sepatutnya kita ni sebagai penuntut ataupun anak murid mengimbas kembali. Macam apa rasanya kalau belajar daripada rumah, dia berjumpa dengan kawan-kawan. Jadi tidak ada seharusnya ada istilah stres apabila ke sekolah. Jadi betul-betul Ustaz. Kita akan melihat kalau tadi dalam Islam ni hikmah ni. This must be a reason behind it. Macam sekarang epidemik ada tu. Mungkin masa zaman itu ada sebuah keluarga yang renggang. So kita ni keterpaksaan di rumah. Melihat wajah tu, kita akan dilihat passion semua. Wajah. Dia tengahnya semua ni, dia boleh keluar. Kalau keluar kena fine, kena dapatan mati sampai yang buang sampah pun takut dulu tu. Sapi tu takut semua ada kalanya. Jadi kalau kita ni melihat di sana ada orangnya bagusnya 3 yearsnya kita ni sama-sama tunya balik kemesraan tu. Semasa pandemik itu jadi kemesraan dan bila belajar di sana juga apa sebenarnya? Apa sebenarnya bila kita ni mikirkan
masa COVID-19 itu semua akan mencari akan punca-puncanya. Punca-puncanya ialah kebersihan kan. Bila kata ni dulu tu mesti cuci tangan, bersih-bersih, baru tu kena ajar macam mana. Jadi artinya penyakit ni berpunca daripada ketidakbersihan kata ni. Jadi itu tani belajar kan. Banyak pelajaran masa COVID-19 itu saya rasakan banyak. Macam kami sendiri bertugas konselor. Kalau selalunya konselor ni lebih bagus bersemuka. Tapi masa tu jangan akan bersemuka. Memang orang bermas, tidak boleh apakah. Jadi sehingga ada satu perkataan online. Jadi kita ni belajar konseling ni bukan berarti mesti bersemuka. Lebih baik bersemuka lah. Sama guru kan, guru pun dah boleh bersemuka. Tapi kalau kita ni melihat dari segi sudut pandangan agama, kalau kita ni belajar ni melihat wajah cikgu, melihat wajah ustaz, ada keberkatan. Banyak pula pakai. Saya masa tu mengajar je masa tu di Kupu. Sehingga cakap, kau jangan offline mesti buka. Ada orang pandai kan tu. Mendengar pulang tapi ditutupnya. Jalan-jalan dia minum teh apa kan. Jadi saya rasakan Iksan menyaut. Iksan menyaut. Tapi mesti buka ni supaya nampak dalam skrin kata ni sama-sama berkongsi ilmu tu. Jadi banyak tu ya pembelajaran semasa COVID itu dan memang jadi apa pelajarannya? Okey, supaya barang itu indah berbalik. Apa nasihat daripada Kementerian Kesihatan? Jaga kesihatan, jangan terlampau distance mesti jauh, cuci tangan apa tu kan. Sembayang pun kata ninya bawa tikar sendiri macam tu Pak. Jadi bila kata ni melihat barang macam ni, ia banyakkan barang itu is something about kebersihan Pak. Betul. Mana ada lain tu? Apa saja penyakit ni kalau anda bersih. Kalau makanan anda bersih, sama juga keracunan. Jadi ia balik semula pada kebersihan itu. Satu kata ni, cuci tangan apa tunya. Atau yang paling kata ni adalah paling ingat Jadi tutup muka kalau batuk apa tunya, bermas apa. Jadi ni banyak pengajarannya sehingga kata ni tu Kadang kata ingat itu anak-anak sekiranya contoh ia terabah. Ia menangis Kadang kata ingat itu. Ingat kau dia tunya, ingat. Kan ya. Kalau anda hati-hatinya tergugur kau kedungkangkannya ataupun perkara yang akan yes. So next time mesti careful, mesti hati-hati, mesti berselipar, mesti berkasut, mesti berstukin. Barang macam mana kadang-kadang tadinya sudah terhantuk baru tenadah. Kadang lagi pakai itu jangan dulu tantuk santu dan lagi rapat tu. Jadi last kali yang ingin saya kongsikan ada satu perkataan orang putih. Saya selalu bawa sana kemarin ni. Ya, look up for inspiration, look down for satisfaction. Jadi kalau kata ni in the middle, kata ni dia jadi stres. Look up for inspiration ni orang putih. Kalau kita steady, ada lagi orang 2 TD atau 7 TD Aku steady sudah ni baru 1. Ada orang 8 TD Jadi kalau kita pesan steady, ada orang 7 TD. Jadi kalau kita ni rasa look down for satisfaction. Kalau kita susah ada lagi orang susah. Betul. Salah tu saya selalu mengungsikan ni. Kalau tadi drive mau sebelah tu, wow, keritanya masya-Allah. Anda sebut brandnya lah. Kata ini biasa saya kan. Kata ini terasa syok je. Tapi tadi ingat juga. Mana tahu yang bayar mahal, mana kau tahu macam mana bayarannya. Bebannya. Betul. Bercampur lagi insuran apa. Stres gitu. Lagi stres Tapi steady kitanya kan. Tapi tadi kereta juga. Tadi bayangkan orang sebelah tu nanya, berbiskal gayanya. Jadi kata ni lagi hebat daripada orang biskal. Tapi orang biskal berfikir juga. Tak ada biskal. Ada lagi orang dia berkaki. Kan? Tapi orang berkaki ni bersyukur juga. At least berwheelchair. Jadi barang ni bila look down for satisfaction atau bukan artinya kata ni motivasi kata ni rendah ini. Ataupun every time look down lah. Dia pulang macam tu. Kadang-kadang inspiration atau wow. One day aku akan balik macam ceritanya ni. Macam mana ni caranya? Ya kan berusaha dan ingat kata mama kan belajar rajin-rajin. Kalau kau belajar rajin-rajin dulu bukan dari kereta api pun kau balinya. Belajar pun kereta api Jadi this is the thing yang perlu kita lihat lebih kepada positif Walaupun kata ni even di pejabatan ni bos aninya pemarah. Kenapa bos pemarahan ni? Kadang-kadang bos pemarahan ni ada sebab. Karena ia punya perfectionistnya tu tinggi levelnya. Kalau ngaya kau macam ni esnya cara kau menyampaikan dah pedah besok yang tak kau berhenti tak kau betul yang mengalir baik tak kau berjoging sajanya kalau jamunya. Jadi satisfaction atau pertanian ini kan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu
informasi yang penting. Jadi dia mau label yang tinggi. Macam itulah lebih kurang. Alhamdulillah. Itulah ya antara yang telah pun dijelaskan. Terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Haji Yusri dengan perkongsian kita ni pada hari ini. Stres. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.